Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Nataibuna ila Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu wala 'udwana lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatimin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum rabbana sighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا همتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحان ربك عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu wala 'udwana lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatimin nabiy wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulika wa khatimin lima sabaqa wan nasir habbil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa miqdaril azim. Bismillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfi katabul kitabuk abadan abidin wa dahrud dahirin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah yang di mana Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertemu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang di mana sering kali saya kitakan dan saya cakapkan yang di mana kita dapat berjemaah bersama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah berikan kesihatan kepada diri kita dan masa lapang pada diri kita untuk kita bertemu dalam majlis ilmu yang penuh rahmat Allah, yang di mana insya-Allah doa kita orang kata doa kita akan mustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana ayat awal kita tadi kita doakan pertama-tama sekali kita doakan kepada keampunan kepada dosa-dosa kita dan juga keterutamanya kepada ibu bapa kita. Moga-moga kita ibu bapa yang kita yang mana masih hidup dan moga-moga ibu bapa kita yang sudah meninggal dunia dapat terima amalan kita, dan yang di mana di dalam meninggal dunia terutamanya sekali dapat dihindarkan daripada azab kubur. Insya-Allah tuan-tuan, yang di mana apabila kita nak mengamalkan perbuatan baik tersebut dengan mudah yang benar telah diberikan kepada guru saya, apabila kita nak menjadi anak yang soleh, niatkanlah segala perbuatan baik yang selama mana kita lakukan, kita berikan pahala tersebut kepada
kepada ibu bapa kita. Moga-moga itulah sumbangan kita tuan-tuan, di mana kita ini tidak mampu untuk membalas jasa mereka, kepenatan mereka dalam keadaan penjagaan mereka, dalam keadaan menjaga kesihatan kita, dalam menjaga bagaimana untuk memberi pelajaran kepada kita, yang di mana terutamanya ibu, yang di mana kita tidak mampu membalas jasa mereka, yang mana mereka telah mengandungkan kita selama 9 bulan, yang dalam kandungan sentiasa bawa kita ke mana-mana, dak tu mentarungkan nyawa ketika melahirkan kita semua. Moga-moga itulah yang di mana kita dapat membuat amalan, dan moga-moga lebih lagi insya-Allah niatlah sekali seumur hidup, yang di mana ya Allah, aku berikanlah segala amal kebaikan aku ini, pahala ganjaran aku ini kepada ibu bapaku, sementara selama mana aku buat kebaikan. InsyaAllah apa sahaja lepas ni kita akan buat kebaikan, Allah akan berikan pahala tersebut kepada ibu bapa kita. Adakah ianya berkurangan? Maka tidak tuan-tuan, tidak kekurangan pahalanya kepada apa yang telah kita buat amal baik kepada diri kita sendiri. Itulah saja tuan-tuan, yang kadang-kadang yang kita tidak perasan apa yang kita telah lakukan. Alhamdulillah, yang di mana Allah tunjukkan jalan kita, yang terutamanya diri saya, diingatkan diri saya, tak tahu penghujungnya sampai mana. Kita semua ini adalah penghujung tuan-tuan, yang di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana berlakunya Isra' Mi'raj, dan di Mi'rajkan tersebut ada salah satu nabi telah menyatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan, wahai Muhammad, umur umatmu adalah pendek berbanding umat-umat yang lain. Umur umatmu adalah lebih pendek berbanding umat nabi yang lain, tetapi Allah berikan ganjaran lebih besar, Allah beri ganjaran yang di mana sama ataupun lebih besar berbanding umat-umat yang terdahulu. Sebab apa? Engkaulah kekasihnya, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa tuan-tuan, yang kalau kita balik dan kita tengok balik yang kita telah berlaku pada bulan sekarang, iaitu yang di mana Allah telah memberi ganjaran kepada kita. Berpuasa di bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, ada tatkalanya 29 hari, ada tatkalanya 30 hari yang kita pernah menghadapi terkejut masing-masing tuan-tuan. Ada yang masing-masing santan tak beli lagi, ayam beratur panjang tuan-tuan, malam pun sanggup beratur, daging pening nak cari mana, dah tempah tiba-tiba orang kata esok baru dapat. Nak pula yang mana ada yang tempah catering pun terpaksa pula membawa kepada esok. Sebab apa? Dah buat persediaan macam-macam tuan-tuan, dugaannya Allah diterima. Tetapi itulah keseronokan yang di mana Allah berikan kepada kita, yang di mana Allah berikan nikmat kepada kita, kita dapat menyambungkan silaturahim yang di mana jauh kita dekatkan. Moga-moga apa yang kita sambungkan silaturahim tersebut, Allah hindarkan kita segala bala bencana dan juga bala penyakit. Pertama, dan Allah hindarkan kita segala ujian yang kita tidak mampu lagi kita miliki tuan-tuan. Tetapi kita nak buat macam mana di akhir zaman, kita di dunia akhir zaman, kita memang tidak boleh buat apa-apa, di mana ketika wabaknya sudah ada, maka ada wabak-wabak lain yang akan menanti kepada kita, turut orang kata berterusan. Semua adalah pada makanan kita adalah sentiasa ingat jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa akan zikrullah, iaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu paling basic tuan-tuan. Paling basic jika ke mana kita tidak buat apa-apa, paling basic yang di mana kita mengamalkan 360 kali istighfar, astaghfirullahalazim, 360 kali selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Terpulang juga tuan-tuan, nak selawat bagaimana itu terpulang. Tapi dianjur kepada kita, terutama sekali kita orang lelaki, diingatkan setiap minggu pada kita, iaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Wahai orang-orang, ya ayyuhallazina amanu, ya wahai orang-orang yang di mana pada ketika mengingatkan orang-orang beriman yang malaikat dan seluruhnya berselawat kepada atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sejahteranya. Lebih kurang gitu tuan-tuan maksudnya, yang di mana digalakkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala malaikat pun berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu zikir yang penuh dengan kenikmatan dan penuh dengan kelebihan iaitu berselawat tuan-tuan. Berselawat. Sebab itu dianjurkan kita iaitu selawat tafrijiyah ataupun orang panggil selawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ila akhir. Biasanya dibacanya pada waktu di negeri Johor di setiap waktu solat fardu. Tidak menjadi masalah. Tapi dianjurkan pada diri saya iaitu dikatakan guru saya lagi, iaitu yang lagi satu menyatakan satu amalan mengamalkan selawat tafrijiyah 3 kali selepas solat subuh dan 3 kali selepas solat maghrib, insya-Allah Allah akan mudahkan, yang di mana kemudahan tersebut seperti mana kita membuat solat sunat duha. Ketika mana kita solat sunat duha, tetapi solat sunat duha itu kelebihannya lebih lagi. Tetapi selawat nariyah atau tafrijiyah ini dilakukan 3 kali selepas solat subuh dan solat maghrib. Akan orang kata seakan-akan nikmat tersebut Allah berikan seperti mana solat sunat duha. Gitu tuan-tuan yang diamalkan. Kemudiannya yang di mana pada tersebut kalau kita faham dan kita amati, iaitu Allah berikan kelebihan kita lagi tuan-tuan, solat berjemaah makin rapat tuan-tuan. Tetapi adakah kata kita lihat dan apakah kalau kita tengok balik, adakah makin rapat itu kita tengok melihat kiri kanan kita, tengok belakang kita, adakah makin ramai ataupun makin sedikit? Dulu orang mereka ini mempertikaikan apa ini solat pun tak boleh berjarak-jarak, tetapi masjid dah terbuka luas dan boleh solat rapat mengikut keadaan keadaan yang di mana di Johor tuan-tuan. Kalau di Johor mengikut keadaan iaitu keluasan sejadah. Pun kita tak nampak batang hidung yang bercakap itu tuan-tuan. Kita pelik tuan-tuan. Sebab itu benda tu saya untuk mentikai, bukan nak mentikaikan apa-apa, tetapi moga-moga yang mana yang mendengar ini, maka yang bertikaikan dulu moga-moga hatinya tetap, bukan sekarang ini Allah dah bukakan kepada kita, maka kita sama-sama untuk doakan untuk diri saya juga, yang terutamanya yang di mana sentiasa sama-sama solat fardu di masjid jika ada orang kata dalam keadaan tidak ada keuzuran tuan-tuan. Baik, kita sambung. Dalam masa sama tu yang dikatakan puasa 29 hari dan ada 30 hari, Allah beri nikmat iaitu menyamai puasa 1 tahun dengan menambah 6 hari saja selepas bulan Ramadan, iaitu di bulan Syawal. Yang menyamai puasa 1 tahun penuh. Adakah kita sudah lakukan? Kalau kita tengok balik dan kita semak balik puasa ni tuan-tuan, kalau puasa ni kita tengok ia mengandungi tentang menahan sesuatu perkara. Ia termasuk di mana kita patuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah melarang boleh je makan di siang hari, tetapi hanya di bulan Ramadan Allah menetapkan pada kita berpuasa, iaitu menahan diri daripada makan dan orang kata dah minum di siang hari, iaitu daripada terbit fajar siddiq sehinggakan terbenam matahari, ataupun lebih mudah dikatakan iaitu azan subuh sehinggalah azan maghrib. Biasanya maghrib itu masuk selepasnya terbenam matahari, subuh itu masuk selepasnya munculnya fajar siddiq. Macam mana nak tahu ke fajar siddiq tersebut? Fajar siddiq kalau kita tengok di langit malam-malam kita tengok gelap, tetapi kalau adanya fajar siddiq
dia akan nampak kebiruan tuan-tuan langit tersebut. Nampak kebiruan. Itunya semuanya fajar siddiq. Tetapi dalam di kalangan solat maghrib tersebut, mataharinya terbenam. Terbenam ni matanya bulatan cincin tersebut betul-betul semuanya tenggelam, barulah masuk maghrib. Macam mana kalau dalam keadaan kita terhalang? Maka tengoklah di langit warna oren kemerahan. Itulah dia. Yang tandanya apa? Oren kemerahan. Itulah salah satunya tanda tuan-tuan. Itu mengingatkan kepatuhan. Itu salah satu merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang wajib kita untuk lakukan dan diakui sebagai kita ni orang Islam. Maka salah satunya adalah berpuasa. Yang pertama iaitu syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang di mana itu adalah merupakan i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita kepada nabi kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara ringkas tuan-tuan. Keyakinan yang amat penting, akidah dari segi kita. Kemudian kita tengok solat. Solat pula Allah pada ketika itu dari segi yang kita nampak adalah dalaman, dari luaran adalah solat tuan-tuan. Solat. Dan juga ia menunjukkan kepada kita hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Bagaimana kita bersujud, seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa yang bermaksud solatlah seperti mana kamu melihat aku solat. Apa yang kita solat di sekarang tuan-tuan, itulah seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat. Dan perkara-perkara yang orang kata perselisihan pendapat tersebut dari segi sapu muka selepas beri salam, orang kata berzikir secara kuat, kemudian apa lagi tuan-tuan, membaca doa kunut. Moga-moga ia tidak menjadi satu perdebatan antara kita, terutamanya orang ilmuwan. Sebab apa? Itu merupakan salah satu perkara-perkara yang antara perselisihan pendapat. Apabila membuatnya adalah pahala, tak buatnya maka kita tidak dapat dosa dan kita tidak apa-apa, tidak menjadi masalah. Moga-moga tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok di akhir zaman, itulah yang akan berlaku. Perpecahan demi perpecahan yang kita lihat daripada umat Islam. Perpecahan demi perpecahan kalau kita tengok dari segi, kalau kita tengok jelas di mata kita, iaitu tentang sesiapa sahaja yang di sisinya adalah orang-orang yang kafir, walaupun mereka ini merupakan, kita tahu, negara Islam. Kita dapat tengok satu persatu. Dan baru-baru ni juga telah dikatakan, dulu kita telah menyatakan satu cabaran yang diberikan kepada kita tuan-tuan. Baik, nanti itu kita bincangkan. Kita kembali kepada solat. Dan solat tu juga tuan-tuan, rupa-rupanya ia merupakan bukan setakat mana makanan rohani, ia merupakan makanan jasmani, iaitu apabila kita bersujud, maka kelebihan yang paling jelas, otak kita dipenuhkan dengan oksigen. Sebab apa? Iaitu apabila kajian daripada profesor luar mencari kesalahan dalam perbuatan dan segala segi dalam Islam, tidak menjumpai. Tetapi yang mereka jumpai adalah merupakan nikmat, merupakan selalu keajaiban, yang di mana apabila perbuatan sujud kita dalam solat tersebut, ia merupakan darah banyak turun di dalam otak kita tuan-tuan. Bila darah kita banyak turun pada otak kita, maka banyaklah oksigen kita akan mengalir kepada otak kita. Sebab itulah waktu rehat yang di mana paling dalam paling berharga untuk refreshkan kita balik. Setiap perbuatan tuan-tuan, takbiratul ihram macam mana, yang di mana kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu taala, dan dia menarik di sini tuan-tuan, rupa-rupa je nak menarik satu-satu otak-otak yang berada di ruang paru-paru ataupun jantung kita tuan-tuan bila kita takbir. Kemudian apabila kita rokok, macam mana kedudukan rupanya untuk membetulkan tulang belakang. Kemudian bagaimana pula kita duduk antara dua sujud, bagaimana pula kita duduk antara sujud tahiyat akhir tuan-tuan. Semua ada kelebihan dalam solat kita.
Itu salah satu yang tuan-tuan, iaitu penghambaan diri kepada Allah dan juga orang kata dari segi jasmani kita tuan-tuan. Baik, yang ketiganya adalah kita berpuasa di bulan Ramadan. Bila dipuasa di bulan Ramadan tersebut tuan-tuan, itu merupakan adalah salah satu melatih diri kita untuk training kita tuan-tuan. Segala pantang larang untuk dilakukan. Padahal boleh sahaja bulan Ramadan itu sebelum kalau tidak diwajibkan puasa, dilarang untuk makan dan minum di siang hari, maka boleh jadi kita makan. Tetapi dengan perintah Allah suruh kita berpuasa di bulan Ramadan, maka pada ketika itu kita dilarang untuk makan dan minum, kita patuh. Tetapi bukan setakat barang makan dan minum saja tuan-tuan, malahan pada tersiratnya iaitu Allah hendak menjaga hati kita. Bagaimana kekuatan hati kita tuan-tuan Allah nak menjaga, dan iaitu dari segi 7 anggota tuan-tuan yang telah saya katakan, dan mungkin ada ustaz-ustaz lain telah menyatakan dalam kitab Penawar Bagi Hati, dalam datu ringkasan daripada kitab Bidayatul Hidayah, dan kitab Bidayatul Hidayah ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali tersebut, yang menyatakan 7 anggota yang menyebabkan hati hitam tuan-tuan. Tetapi dalam bulan puasa, 7 anggota inilah kita perlu jaga supaya selepas bulan-bulan puasa yang akan lepasnya bulan puasa yang kita jumpa bulan-bulan yang akan datang, untuk memelihara 7 anggotanya tersebut. Apa dia? Yang pertama adalah mata. Tak lain tak bukan adalah mata. Dulu bukan main payah kita lagi untuk melihat kemaksiatan. Kalau kita nak keluar rumah baru nampak kemaksiatannya tersebut. Sekarang nak lihat kemaksiatan ni tuan-tuan, Allah. Kadang-kadang dalam rumah, kadang-kadang dalam bilik pun ada. Apa dia? Televisyen. Apa dia? Handphone. Mudah tuan-tuan. Nak lagi pula dari mana YouTube ataupun mana-mana Google, kalau iklan ni wa nu'azubillah, macam-macam ni tuan-tuan. Dengarnya ceramah tetapi iklannya banyaknya. Iklannya selitnya macam-macam. Tak kurang juga dengan televisyen. Sama saja. Pelik. Tetapi televisyen sekarang dah makin berkurangan. Maksudnya apabila kuliahnya siarannya berkaitan dengan kuliah, maka dia punya iklannya makin lama lebih baik, terutamanya TV Al Hijrah. Baik, kita sambung. Itu kalau kita tengok, iaitu minta maaf, 7 anggota tersebut yang sering kali saya katakan, iaitu mata. Yang keduanya adalah lidah kita, iaitu ataupun mulut. Yang ketiga adalah telinga kita. Yang keempat adalah perut kita, perut tuan-tuan. Yang kelima adalah kemaluan kita. Yang keenam adalah tangan, dan yang ketujuh adalah kaki tuan-tuan. Itu 7 anggota yang kita perlu jaga supaya hati kita akan kekal bersih. Itulah tuan-tuan, itu yang perlu dijaga. Dan kemudian kita masuk yang keempat, iaitu hubungan sesama manusia. Hubungan sesama Allah tadi kita solat, dan hubungan sesama hubungan dengan Allah itu adalah puasa. Kita patuh segala perintah Allah Subhanahu taala. Dan hubungan sesama manusia pula kita kena tunaikan. Apa dia? Menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Kalau kita tengok, tunaikan zakat pun tak banyak tuan-tuan. Tak banyak. Tak banyak yang kita perlu bayar. Dengan apa yang Allah telah beri nikmat kepada kita, dengan apa yang Allah beri ganjaran kepada kita, apabila kita bayar lebih, insya-Allah Allah akan tambah lagi. Itu setahun sekali. Kalau ada simpanan, perlukan zakat simpanan. Kalau ada emas, perlukan zakat emas. Kalau ada perniagaan, perlukan zakat perniagaan. Walahal zakat ini tuan-tuan, kalau kita yakin dengan Allah, kita bayar zakat tersebut perniagaan, insya-Allah Allah akan tambah lagi perniagaan tersebut. Insya-Allah. Jangan ragu-ragu atas apa yang Allah telah tetapkan. Maka bila kita ragu-ragu, takut-takut nanti kita ada masalah dari segi hati ataupun akidah kita, ataupun dalam masalah yang rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Padahal sikit saja keluar daripada apa yang Allah beri kepada kita, dah banyak tuan-tuan. Dengan apa yang Allah beri, kita dah banyak sangat dah tuan-tuan. Baik, itu pun ada kadar-kadar yang ditetapkan.
Kalau simpanan emasnya sekian-sekian, emas pula kita tengok emas tu digunakan ke ataupun disimpan. Kalau digunakan terjadi masalah. Kalau emas tu disimpan dengan kadarnya sekian-sekian telah ditetapkan, barulah dikena bayarkan zakat. Itu saja tuan-tuan hubungan dengan Allah. Tetapi yang kelima iaitu haji. Haji itu meliputi semua tuan-tuan. Yang tadi dari segi i'tiqad, kepercayaan dalam hati, dari segi batin. Yang kedua tadi solat, iaitu jismiah, dari segi jasad kita. Yang ketiga iaitu hubungan kita dengan Allah, menjaga pantang larang, dan apa semua, menunaikan haji. Kan ada haji kita ada pantang-pantang larang dia. Dalam keadaan kita ihram tak boleh potong kuku, tak boleh bunuh binatang. Adakah kita langgar tersebut? Kita tengok itu tuan-tuan. Nak latihnya apa? Waktu bulan puasa ni Allah dah bagi rahsia. Dan kemudian kita jaga hubungan kat sana. Salah satunya sebelum masuk jaga hubungan, yang di mana kita jaga mulut kita, iaitu yang kita perlu jaga dalam bulan puasa tersebut. Ada tak perlu dalam haji? Perlu tuan-tuan. Sebab apa? Yang sana bayar cash. Cakap sikit saja tuan-tuan, aku dah terbiasa dah jalan ni, tak ada masalah, boleh je aku boleh cepat. Habis sesat tuan-tuan. Yang di mana ada satu kisah, banyaklah kisah tuan-tuan, tuan-tuan pun tahu banyak kisah. Yang satu kisah, salah satu yang di mana ada seorang tuan guru yang di mana ada rombongan-rombongannya, dan ada satu keluarga ini mengikuti rombongan tersebut pergi umrah. Pada waktu akhir tersebut kita melakukan tawaf wida, selamat tinggal. Tuan guru ni tersebut melakukan solat sunat dulu di hotel, dan berkata menghabiskan zikir sebelum balik. Kemudian pada ketika itu ada satu keluarga ini, pasangan suami isteri, dia kata tak apalah, kami jalan dululah, kita jumpa dekat sini tempat penantian di mana basnya akan ambil. Dah bertolak tuan-tuan pukul 7, pukul 9 daripada Tuan Guru dan yang lain-lain yang menunggu tersebut, buatlah pergi terus tawaf wida. Habis kat sini pukul 10 tuan-tuan, pukul 10 nak kumpul. Pukul 7 ini, pukul 7 dah gerak ni, pukul 11 pun tak balik lagi. Pukul berapa tuan-tuan? Pukul 12 baru dia sampai. Tanya-tanya ni kenapa? Dia tak jumpa jalan tuan-tuan. Sikit saja. Kata lambatlah. Nyatakan kita orang gerak dulu. Sikit saja tuan-tuan. Nak merasakan supaya kita ni bergerak cepat. Nampak macam baik niatnya. Tetapi menjaga mulut itu supaya tidak takabur. Dalam keadaan tidak riak. Dalam keadaan tidak menyatakan apa-apa yang buruk. Itulah apa begitu juga dalam bulan puasa kita menahan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan, kalau kita dapat bayangkan dan kita dapat lihat nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di bulan puasa tersebut, macam-macam tuan-tuan, iaitu di Lailatul Qadar, yang Allah kurniakan kepada kita, yang di mana ganjaran itu seperti seribu bulan tuan-tuan. Allah beribadah 1000 bulan pahalanya. Itu nikmat yang amat besar dan amat, tapi rezeki kepada kita jika kita nampak sendiri. Pokok itu bersujud pada malam tu dan kita beribadah pada ketika itu, subhanallah, hatinya cukup bersih tuan-tuan. Allah kurniakan kepada dia nampak segala apa keajaiban yang telah berlaku pada malam tersebut. Kenikmatan yang Allah berikan. Adakah kita syukur? Yang di mana fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Apakah nikmat lagi yang engkau dustakan? Apakah nikmat lagi yang engkau dustakan? Di akhir zaman ni tuan-tuan, bersyukurlah apa yang ada. Moga-moga terutamanya pada diri kita, dan moga-moga kalau niat kita insya-Allah Allah makbul dan Allah mudahkan tuan-tuan, niat kita ke arah kebaikan, dan niat kita ada ibu bapa lagi, kita dibantu supaya dimudahkan ibu bapa kita. Dan yang mana kalau kita ada lagi di mana orang tu buat amal kebaikan, dimudahkan supaya perniagaan tersebut boleh buat amal kebaikan dengan lebih banyak, tanpa kita menjaga, tanpa kita dalam hati kita dalam terserong dalam keadaan riak, dalam takabur, dalam sombong, dalam kedekut, dalam keadaan semua sekali tuan-tuan. Sebab itu yang di mana kalau kita perlu lihat dan kita perlu jelas balik, apakah peranan kita daripada umat akhir zaman ini, dan kita adakah kita sudah bersedia, yang dalam mana ura-ura yang telah menyatakan adalah makanan, krisis makanan yang akan datang. Apakah kita sudah sedia tuan-tuan? Di mana kita telah berlaku, yang apa yang sedang yang akan berlaku, yang kita tidak tahu. Maka makanan kita orang beriman pada ketika itu adalah
adalah berzikir, jaga hubungan dengan Allah. Tanamkan isteri kepada isteri kita, tanamkan kepada anak-anak kita ilmu agama secukupnya. Sebab apa? Takut-takut mereka ini jumpa kepada Dajjal. Dajjal hatu orang kata fitnah Dajjal, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu besar sehingga kan Nabi berpesan kepada sahabatnya dan juga kepada umatnya, jikalau mana jumpanya Dajjal tersebut, walaupun kuat iman kau segala manapun, maka bersoroklah engkau di dalam rumah ataupun di dalam masjid, tuan-tuan. Soroklah engkau atau berlindunglah, perkataan lebih tepat, berlindunglah, tidak perlulah kita nak mencabar-cabar. Sebab ada satu kisah nanti menceritakan akan datang, memang ada seorang pemuda. Pada ketika itu Dajjal telah menakluk semua satu dunia kecuali pada ketika itu Mekah dan Madinah. Dan sampai yang satu bukit sebelum Madinah tersebut diketuknya tongkat Dajjal tersebut sebanyak 3 kali. Kali pertama keluarlah golongan-golongan orang munafik, orang yang musyrik. Yang keduanya keluarlah golongan-golongan orang yang fasik, dan ketiganya kalinya tinggalnya orang-orang yang beriman pada ketika itu. Dan pada ketika itu ada seorang pemuda yang dikenali orang yang begitu hebat imannya, takwanya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencabar Dajjal tersebut, untuk melawan supaya pengikut-pengikut Dajjal yang lain kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan pada ketika itu tergelincir, tuan-tuan. Pada awal tersebut dia menangkap pada tersebut, datang pada tempat kumpulan atau di mana Dajjal dan pengikutnya berkumpul. Pada ketika datang dan Dajjal menyuruh orang pengikut-pengikutnya ditepikan, kemudian masuklah bertemu dengan Dajjal face to face dengan cerita. Cerita senang, face to face, semuka dengan bersemuka, dan bercerita, berdialog antara Dajjal dengan pemuda tersebut. Adakah kemudian Dajjal menjawab, adakah bila aku membuat engkau hidup dan bila aku matikan dan kau hidupkan, adakah beriman kepada aku? Orang yang beriman tu, nescaya aku akan, orang kata, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Yang menyatakan pada ketika itu, la ilaha illallah, aku tidak akan bertuhan melainkan kepada Allah. Maksudnya aku tidak akan bertuhan kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuatnya imannya, bertemu dengan Dajjal face to face. Betul-betul, tuan-tuan, Dajjal entak tongkatnya, maka berjadi debulah pemuda tersebut. Kemudian dia bertanya pada pengikut-pengikutnya, adakah kamu percaya yang aku boleh hidupkan? Maka engkau akan percaya aku adalah Tuhan kamu, kau akan sujud kepada aku. Maka mereka pengikut-pengikut tersebut percaya, tuan-tuan. Diketukkan kembali, maka dihidupkan seperti sedia kala. Dia bertanya kepada pemuda tersebut, adakah engkau telah beriman kepada aku? Apa pemuda itu kata, aku tidak akan sekali-kali beriman selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuat, tuan-tuan, iman dia walaupun diuji kau-kau pada ketika itu. Dan Dajjal ataupun iblis ataupun jin, syaitan, mereka tahu kelemahan kita, tuan-tuan. Mereka tahu kelemahan dalam batin kita ni apa. Pemuda ini merupakan orang yang soleh, merupakan anak yang soleh. Pada ketika itu, adakah aku menghidupkan ibu bapa engkau? Engkau akan mengikuti beriman kepada aku? Nescaya aku tidak. Pada ketika itu, tuan-tuan, diketuk hidup, tuan-tuan, menyerupai sebiji ibu dan ayah mereka, ayah si pemuda tersebut. Maka datang dan ayah dan ibu yang dihidupkan tadi, yang menyerupai ayah dan ibu pemuda tersebut, menghasut, anak ikutlah kepada Dajjal tersebut, merupakan dialah yang paling berkuasa pada ketika ini. Kalau engkau tak ikut dan kau dengarlah cakap mak ayah ni. Anak yang soleh, tuan-tuan, anak yang soleh pada ketika itu menitis air mata dalam keadaan ragu-ragu, dipujuk lagi, sehingga kan pemuda itu pun tergelincir, tuan-tuan. Pemuda itu pun tergelincir akidahnya, maka dia beriman kepada Dajjal tersebut. Sebab itu dikatakan apabila Dajjalnya muncul, maka berlindunglah kamu di rumah ataupun di masjid, tuan-tuan. Maka pada ketika itu makanan orang beriman adalah zikir. Sebab apa? Orang pada ketika itu yang sekerombolan yang mana pengikut Dajjal
tanah mereka akan menjadi subur, dan tanah yang akan gersang itulah tempat beradanya orang-orang yang beriman. Maka pergilah tempat tersebut. Moga-moga kita dilindungi dan kita menjadi tentera Allah memusnahkan Dajjal pada ketika itu. Dan moga-moga tuan-tuan, moga-moga kita tidak berjumpa dengan hari kiamat yang begitu besar tuan-tuan. Fitnah yang amat besar, bisnah yang amat besar. Kalau dikatakan saya umur yang orang kata dalam lingkungan baru 32 tahun ni tuan-tuan, yang tak mampu tuan-tuan, amalan banyak lagi kena belajar, banyak lagi amalan yang perlu kita dalam keadaan saya perlu dalam tu baca tuan-tuan dan amalkan. Sebab itu tuan-tuan, untuk menghadapi kehidupan tersebut, zaman tersebut, wa nu'azubillah, minta Allah lindung kita dan ahli keluarga kita tuan-tuan. Dikuatkan iman, dikuatkan akan ilmu agama Islam. Moga-moga tuan-tuan, insya-Allah. Baik, kita sambung tuan-tuan kenikmatan tersebut. Itulah yang berlaku di akhir zaman, itulah yang berlaku pada sekarang ini tuan-tuan. Maka bersedialah. Bersedia. Allah kata apa? Akan tidak ada lagi makanan, maka tidak ada lagi lah makanan tuan-tuan. Kita berusaha sekali mana sekalipun, tak kisah kita berusaha, tak ada masalah. Tetapi jika Allah kata pada ketika itu makanan orang beriman pada ketika itu adalah zikir, maka zikir saja tuan-tuan. Ambillah amalan-amalan, carilah tuan guru yang masih hidup, maka mintalah amalan kepada beliau, supaya mereka ini dapat memberi amalan yang sesuai pada diri kita. Sekurang-kurangnya, dan saya kata tadi 360 istighfar, 360 selawat, 360 zikir la ilaha illallah, iaitu zikir untuk tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga tuan-tuan, apa yang disampaikan ini menjadi manfaat dan lebih elok supaya kita ini mengamalkan 1000 kali istighfar, 1000 kali selawat dan 1000 kali la ilaha illallah. Tidak lama tuan-tuan, kalau kita duduk menghadap dan kita duduk saja-saja tuan-tuan, insya-Allah dalam 2 jam setengah paling lewat kita dah siap. Paling lewat 2 jam setengah kita 1000 istighfar, kita 1000 selawat dan 1000 la ilaha illallah, insya-Allah 2 jam setengah habis, khalas. Habis. Kemudian sebab apa? 20 minit dalam keadaan istighfar selama 1000 kali. 45 minit ataupun 35 minit ataupun 50 minit selawat sebanyak 1000 kali. Kemudian dalam masa 20 minit ataupun setengah jam akan habis la ilaha illallah. Insya-Allah tuan-tuan amalkan, dan moga-moga apa yang saya cakap ini pun saya akan amalkan insya-Allah, yang berterusan istiqamah pada setiap masa dan sedemi semasa. Moga-moga tuan-tuan, ini hanya mukadimah saja. Panjang lagi nak azan. Tak apa tuan-tuan, insya-Allah akan datang kita akan sambung kitab kita tuan-tuan, yang berkenaman keutamaan dan kelebihan mengerti kematian, insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan Allah berikan kefahaman kepada kita dan ahli keluarga kita, dan Allah berikan kefahaman agama, Allah berikan kekuatan iman yang di mana di akhir zaman, terutamanya keturunan anak cucu kita serta kita sendiri tuan-tuan. Dan moga-moga kita dan ahli turunan kita, terutamanya ibu bapa kita yang masih hidup, mati dalam husnul khatimah dan dia elak dan mati dalam su'ul khatimah. Moga-moga kita dan ahli keluarga, terutamanya ibu bapa kita, dielakkan daripada azab dan azab kubur, dan diberikan pada mereka itu, iaitu antara nikmat-nikmat syurga. Dan bila dibangkitkan daripada mahsyar, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diakui sebagai Nabi Muhammad, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu dapat menerima buku amalan di tangan kanan, diberatkan mizan di sebelah kanan, dan pada ketika itu dapat minum telaga daripada telaga Kausar, dan pada ketika itu dapat meniti titian sirat dengan sepantasnya mungkin. Dan moga-moga kita bersama-sama dapat masuk syurga, terutamanya ibu bapa kita, iaitu masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah wa ta'as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Minta maaf kalau saya ada tersalah kata, ada tersalah bahasa. Moga-moga diampunkan insya-Allah. Sempena ini saya mohon maaf dan selamat hari raya maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.